Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit pengetahuan mengenai Excel ya. Excel adalah satu perisian yang amat berguna sekali ya, datang bersama-sama dengan Microsoft Office. Ramai yang mungkin tidak sedar, mungkin tidak tahu bahawa Excel ini adalah satu perisian yang bagi saya amat genius sekali ya, yang amat berguna untuk memudahkan pekerjaan dan juga terutamanya dari segi yang menguruskan data ya. Okey, jadi tanpa membuang masa saya akan teruskan dengan tutorial pada hari ini, iaitu berkenaan dengan VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Jadi pada video-video saya yang akan datang saya akan tunjukkan tips, saya akan tunjukkan triks, tips yang berguna yang boleh menyenangkan kita ketika menggunakan Excel. Tapi untuk tips yang pertama adalah saya cuma nak bagi tahu kepada semua, kalau boleh sila biasakan diri ketika menggunakan Excel untuk tidak menggunakan mouse ya. Lebih baik adalah lebih cepat dan lebih berkesan sekiranya kita cuma menggunakan keyboard. Jadi pada setiap kelas cuba sebaik mungkin untuk menggunakan keyboard sahaja ya. Dan setiap benda yang saya buat menggunakan keyboard saya akan nyatakan kepada para penonton, dan sekiranya saya menggunakan mouse biasanya saya akan gunakan mungkin sekali dua, dan saya akan gunakan untuk menunjukkan part-part yang perlu ditunjuk ya ketika video ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita lihat kepada fungsi pertama yang akan saya terangkan, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP bermaksud vertical ya, dan HLOOKUP bermaksud horizontal. VLOOKUP ataupun vertical lookup ini bermaksud ya, kita ingin mencari data daripada sumber yang ada secara menegak. Macam ini ya, menegak. Dan HLOOKUP seperti yang kita tengok, iaitu horizontal lookup, kita ingin mencari data secara mendatar. Macam tu ya. Yang ini tadi menegak dan ini adalah mendatar. Dan satu lagi nak bagi tahu, iaitu VLOOKUP, walau dia VLOOKUP ataupun HLOOKUP, kedua-dua function ini hanya boleh mencari data ke sebelah kanan. Sekali lagi ya, dia cuma boleh mencari data ke sebelah kanan. Oleh itu sekiranya kita nak ambil data, katalah kita letak series number dekat sini, lepas itu katalah kita letak item yang ada dekat sini adalah item, dan contoh saja adalah item ke sini, dan ini tidak ada, mungkin saya rasa ini sebagai contoh. Dan sekiranya kita nak mencari data daripada item ini dan nak cari dia sesuaikan dengan series number, tidak dapat ya para penonton. Kerana apa? Kerana VLOOKUP dan HLOOKUP hanya boleh mencari ke sebelah kanan, tapi dia tak boleh mencari ke sebelah kiri. Cuma nak terangkan dekat situ ya. So sekiranya para penonton nanti sudah tahu VLOOKUP, so kena tahu bahawa VLOOKUP dan HLOOKUP tak boleh mencari data ke sebelah kiri, dia cuma boleh cari ke sebelah kanan. Oleh itu pastikan yang kita nak cari data itu di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. VLOOKUP fungsi dia adalah kerana apa? Kerana kita nak sesuaikan data-data yang ada. Contohnya di sini bila kita tengok ya, 111 kod dia, 111 adalah untuk pensel. Sekiranya kita tak tahu VLOOKUP, so apakah yang akan terjadi? So mungkin kita akan copy dan paste 11. Oh, ini 11 pensel. Ruler adalah 22. Macam tu. Dan seterusnya. Satu persatu kita kena copy dan paste. Sekiranya benda itu tersusun sikit macam ni mungkin tak ada masalah, tapi bayangkan sekiranya data itu adalah banyak dan kita kena cari satu persatu, itu adalah amat menyusahkan sekali. Oleh itu VLOOKUP ini telah banyak membantu saya untuk mempercepatkan pekerjaan saya ya. Jadi kita akan mulakan dengan VLOOKUP dan HLOOKUP untuk siri kita pada kali ini. Untuk memulakan VLOOKUP, seperti mana
formula-formula Excel yang lain. Kita mulakan dengan sama dengan di situ. Terus selepas itu kita type VLOOKUP. Okey, dia akan keluar dahulu dekat sana untuk memilih option VLOOKUP yang ada sekarang ni. Dekat screen kita cuma tekan tab sahaja, ya, tekan tab. Jadi kita kena pastikan bahawa formula yang kita letak itu adalah di tempat yang di mana kita nak cari data itu. Okey, sekarang kita nak cari item, ya, kita nak cari item. Contohnya dekat sini, ya, benda ni mungkin tak tersusun. Saya boleh buat macam ni, tak ada masalah. Okey, agak dia tak tersusun. Okey, saja nak tunjuk, ya. Okay, macam tu mungkin tak ada masalah, ya. Kita tak nak dia bersusun, ya. Okey. Jadi kita kena cari benda di dalam item ini, ya. Kita nak padankan series number dengan item. Okey, oleh itu kita kena letak formula itu di dalam tempat di mana data yang kita nak cari tadi. Okey, kita letak sama dengan dan kita type VLOOKUP, dah keluar dekat sana, tak payah type penuh, just tekan tab. Bila dah tekan tab, dia terus akan minta apa yang kita panggil lookup value. So lookup value ini adalah data yang mana kita gunakan untuk mencari di tempat source itu tadi. Di dalam case ini, lookup value itu adalah ini dia, tuan-tuan, iaitu series number. So kita nak suruh VLOOKUP cari maklumat berdasarkan series number itu tadi, ya, di sini. Okey, bila dah tahu series number, sekarang kalau kita tengok dekat dia punya formula di sini, dia kata suruh letakkan koma. So kita letakkan koma. Bila kita dah letak koma, sekarang yang dah kena bold dekat sini adalah table array. Table array ini adalah kawasan di mana kita nak cari maklumat tersebut. Oleh itu dalam case ini adalah di sini, ya. Inilah dia. Di sini tempat dia di mana kita nak cari data itu, iaitu dia punya range adalah C21, ya. Boleh tengok sini C21 hingga ke I24. Inilah cara kita membaca range. So namanya table array. Bila dah dapat macam ini, barulah kita letak satu koma dekat sana, sebab dekat formula dia kata koma dekat sana, ya. So kita letak koma. Dan sekarang apa yang dia nak adalah column index number. Column index number maksudnya di dalam kita punya sumber itu, di kolom manakah data itu terletak. Di dalam case ini, kolom di mana data itu terletak adalah pada kolom nombor 2, iaitu 1, 2, ya, 1, 2. So sekarang apa kita kena buat adalah kita kena letak dekat sini nombor 2. Okey, sebab kenapa? Ya, data itu, iaitu item itu tadi berada di kolom nombor 2. So kita letak nombor 2 dekat sana. Okey, lepas itu sekali lagi untuk yang terakhir adalah kita letakkan lagi koma, ya, lepas kolom index number tadi iaitu nombor 2 ada lagi satu koma dekat sana, kita letak koma lagi, dan kali ini dia suruh kita pilih pilihan antara dua, sama ada false ataupun true. Okey, untuk true, orang yang biasa menggunakan VLOOKUP ini, mereka akan menggunakan true, iaitu approximate match ini untuk mencari percentage. Okey, untuk menggunakan percentage mereka boleh gunakan true, tapi untuk kita punya tutorial pada hari ini kita akan gunakan function false, iaitu kita nak exact match. Jadi kita pilih saja exact match dan kita enter, dan dapat, ya, 222 adalah untuk ruler. Dekat sini 222 adalah ruler. Right? Okay, sekarang apa yang kita kena buat adalah kita kena copy dan paste semua. Tapi akan ada berlaku sesuatu di sini, ya, tuan-tuan dan puan, saya akan tunjuk, ya, nanti, iaitu akan ada berlaku kesilapan, dan saya akan bagi tahu apakah kesilapan itu dan kenapa ia berlaku. So saya copy dan saya paste. Nampak, ya, ada di antara maklumat di sini yang dia kata not applicable. Right? Apakah formula kita salah? Formula kita tak salah, ya, tapi yang masalah di sini adalah kerana kita tak kunci dia. Okey, kunci itu bermaksud, okey, contohnya bila saya pergi ke ruler dekat sini dan saya tengok formula, okey, cuba tengok dekat range, ya, dekat C21, E24, ya, C21 dan E24. Okey, kawasan dia berada betul-betul di dalam kawasan data source kita.
ya. Tapi sekiranya kita ke tempat yang salah, iaitu di sini, dan kita nampak, cari dan tengok formula dia, kita boleh tengok ya dekat sini, okey, dia dah keluar sedikit. Ya, nampak tak? Ya, dia terkeluar daripada kawasan sumber data kita. Jadi kalau kita nak betulkan, apa kita kena buat? Kita kena ambil kotak ni, kita tarik dan kita enter, barulah kita nampak betul. Tapi masalahnya takkanlah kita nak letak satu-satu dan tarik, ya, betul tak ya? Akan membuang masa sahaja, ya. Okey, nampak ya? Oleh itu apa yang kita kena buat adalah, ya, kita kena gunakan fungsi kunci ataupun lock function. Jadi kita balik ke formula tadi dan ingat range yang kita kena kunci adalah daripada C21 hingga ke E24. Oleh itu, okey, kita boleh gunakan kita punya keyboard ataupun mouse, pergi ke C tadi, ya, dan kita tekan butang F4. Nampak ya, bila kita tekan F4, keluarlah yang kita panggil tanda duit ni, ya. Okey, tanda duit, tanda dolar. Okey, dan seterusnya kita kena kunci juga yang huruf E ni, ya. Jadi kita kunci dekat C dan kita kunci dekat E. Okey, maksudnya kita akan kunci semuanya ini, iaitu E sampai 24, E24, F4. Okey, kita dah kunci semuanya, baru kita enter balik. Okey, bila kita dah enter macam tu, barulah kita copy balik semuanya dan mari kita lihat sama ada ia berkesan atau tidak. Dan seperti saya nyatakan tadi, kali ini tak ada lagi kesalahan. Okey, sekarang kita nak mencari maklumat untuk price pula, ya, harga dekat sini. Jadi apa yang kita kena buat? Senang sahaja, kita ambil copy formula daripada item tadi dan kita masukkan ke dalam price. Okey, kalau kita lihat dekat sini formula tu dah salah. Okey, jadi mari kita tengok di manakah kesalahan dia, ya. Yang pertama adalah, okey, iaitu bila kita, okey, kalau penonton semua nak tahu macam mana nak tengok formula yang kita dah buat itu, kita boleh tengok dekat sini, ubah formula tu dekat sini ataupun kita boleh ubah terus di dalam sini, sama ada di sini ataupun dekat sini. Cuma dekat sini bila kita nak tengok data ataupun formula di dalam kolom ini, kita tekan je F2, ya, F2. Okey, dah nampak. Okey, saya lebih suka membuat data itu di sebelah ini, ya. Kerana apa? Kerana sekiranya ada apa-apa kesalahan seperti sekarang ini, boleh terus drag sahaja untuk membetulkan formula tersebut. Saya boleh drag kotak-kotak ini, ya. Okey, contohnya pada sekarang ni. Jadi bila saya tekan F2, so formula itu saya akan kelihatan dan saya dapat tengok kesalahan dia adalah dekat sini, ya, dekat D8. Kita bukannya nak cari berdasarkan D8. D8 ini adalah item, tak? Ingat, ya, untuk yang item tadi kita cari berdasarkan series number, iaitu C8. Oleh itu kita kena ambil yang kotak biru ni masuk ke dalam C8 tadi. Okey, itu adalah kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah dekat sini, ya. Okey, para penonton sekalian, dekat sini iaitu nombor 2 tadi. Ingat tak? Untuk kita mencari maklumat di dalam item, okey, disebabkan daripada sumber kita, item terletak di row number 2, ya, di kolom nombor 2, sorry. Oleh itu kita letak di sini nombor 2. Tetapi untuk price ini dia terletak di mana? Di kolom nombor 3. Betul? Oleh itu kita kena tukar 2 ini menjadi 3. Ya, dan enter. Dapatlah kita harga sebenar untuk setiap maklumat yang kita perlukan. Okey, dan lepas itu kita Ctrl V dan dapatlah semua yang diperlukan tadi. Okey, seterusnya kita menuju kepada HLOOKUP, iaitu horizontal. Okey, lebih kurang sama, cuma kita tukar saja nama formula dia. Sekali lagi sama dengan tekan HLOOKUP. Okey, tekan tab. Dan selepas itu seperti biasa dia perlukan lookup value, iaitu series number tadi, lookup value. Dan selepas itu kita tekan koma, dia nak table array. Ingat, ya, table array iaitu sumber di mana data kita berada. Di sinilah sumber itu. Okey, sumber itu berada di sini. Tadi benda ni menurun tapi sekarang dia mendatar. Okey, tadi dia menegak,
sekarang dia mendatar. Oleh itu kita pilih di kawasan yang kita nak cari itu, dan selepas itu dia nak row index pula. Okey, sekarang row index dia letak koma dan barulah kita pilih row index. Dan kali ini nampak tadi kita mengira berdasarkan 1 2 3 di atas ini ya, 1 2 3 iaitu menegak. Sekarang kita kira berdasarkan horizontal pula, 1 2 3. Jadi dekat item yang kita nak cari ini, okey, dia terletak di horizontal yang kedua ya. Sama juga macam tadi ya, sebab ini item 1 2, tapi dekat horizontal dia 1 2. Okey, sama juga. Kalau macam itu kita letak dia dekat row yang kedua, kita letak nombor 2 dekat sana ya. Dan selepas itu kita ambil dan letak koma sekali lagi kita pilih false dan kita exact matchkan dia. Sebelum itu kita juga boleh terus kunci ya, kunci maklumat yang tadi itu ya. Kita boleh kunci dekat kita punya table array ataupun range dia tadi, macam yang kita buat dekat VLOOKUP itu. Jadi untuk kunci terus tekan F2 ya, tekan saja F2, tak ada masalah. Bila kita tekan F2, benda ni dah boleh bergerak ke kiri dan ke kanan ya, nampak ya. Dan kita ke huruf dia tadi, iaitu daripada H ini dekat sini, H iaitu H berapa? H 20 dan hingga ke K 22 ya, betul. So kita kunci F4 sekali lagi dan selepas itu kita gerakkan mouse itu, boleh pakai mouse juga, tak ada masalah. Gerakkannya ke huruf K pula dan kita kunci sekali lagi. Dan bila dah siap, sekarang baru kita pilih range lookup ya. Okey, kita letak koma sekali lagi dan pilih false. Nampak ya, sekali lagi kita copy dan kita pastekan apa yang perlu. Okey, sekarang dia pun dah betul. Untuk price sama juga, kita copy dan pastekan. Kali ini tekan F2 dan seterusnya betulkan mana yang salah. Kita tak nak cari item, kita nak cari series number. Dan selepas itu ini pun kita kena tukar daripada nombor 2 ke nombor 3 sebab price dekat sini berada di horizontal row yang ketiga, 1 2 dan 3. So kita ubah nombor 3 dan kali ini kita enter sahaja. Dan selepas itu bolehlah kita dapat maklumat yang diperlukan. Okey, para penonton sekalian, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kerana sudi menonton video saya. Okey, sila subscribe channel YouTube saya. Okey, berdasarkan maklumat yang terletak di bawah. Okey, dan sekiranya ada apa-apa soalan ataupun mungkin nak share sedikit pandangan-pandangan ataupun suggestion, okey, silalah hubungi saya melalui maklumat-maklumat yang tertera di bawah. Saya ingin menawarkan bantuan saya. Okey, sekiranya ada sesiapa yang tak tahu nak uruskan ataupun nak buat data tu lebih simple ataupun ada maklumat di dalam data tu yang terlalu banyak nak disusun, bolehlah hantarkan kepada saya dan insya-Allah saya boleh tolong buatkan dan saya boleh tolong ajarkan juga ya. Okey, sampai di sini dahulu untuk pertemuan kita pada kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.